Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasangan pengurusi majlis kita pada hari ini. Pasangan duit Cik Farhan dan juga Cik Haizal. Yang berusaha Puan Siti Sarbanon binti Muhammad Amin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan SS19 Subang Jaya. Yang dihormati Puan Haja Nurliza binti Osman, Perongkanan Pentadbiran, Encik Abdul Latif bin Jamaluddin, Perongkanan Hal Dewan Murid, Puan Rosidah binti Zakaria, Perongkanan Program Pendidikan Khas Integrasi, Barisan Guru SKSS 19 Subang Jaya, Penolong Penyelaras Puan Nurul Huda binti Satim, dan Setiausaha Program Sambutan Bulan Kebangsaan Puan Rosmawati binti Muhammad Amin. Ini sebab juga tersebut dua orang puan ya. Ketua panitia dan seterusnya, murid-murid yang dikasih sekalian, guru-guru tersebut kan. Baik, kita bersyukur kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama berkumpul dalam dewan ini untuk sama-sama meraihkan sambutan pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan kali yang ke-62, iaitu sudah 62 tahun kita meraihkan sambutan merdeka untuk tanah Melayu atau Malaysia yang kita cintai ini. Sidang hadirin sekalian, sepanjang bermula hari ini, iaitu 19 dari bulan Ogos sehingga 30 Ogos, jawatan kuasa pelaksana sambutan Bulan Kebangsaan Sekolah Kebangsaan SS19 Subang Jaya telah merancang pelbagai aktiviti untuk diketengahkan dan juga agar murid-murid dapat menguasai dan menyelami serta memupuk di dalam diri sendiri perasaan mencintai negaraku. Kerana tema Hari Kebangsaan pada tahun ini ialah sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih. Kalau tadi kita dah dengar ucapan perasmian daripada yang berusaha Puan Guru Besar yang menerangkan apakah dia itu sayangi Malaysiaku. Okey? Cikgu faham sangat apa yang dimaksudkan oleh Puan Guru Besar sebentar tadi, di mana kita perlu memahami dan menyelami istilah tema kebangsaan kita pada tahun ini, iaitu sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih. Okey? Banyak sekali semantik atau maksud tersirat dalam Malaysiaku, sayangi Malaysiaku itu. Kenapa Malaysia itu bersih? Bersih itu konotasinya begitu luas, di mana kita rakyat Malaysia, terutamanya awak pelajar, perlu ada nilai bersih dalam diri. Bukan saja kebersihan dari segi fizikal, itu bersihnya badan awak atau pakaian awak, tapi juga bersih dari segi mental, di mana awak perlu bersih dari segala segi. Okey? Terlibat dengan jauhi rasuah dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan Malaysia bersih. Baik, hari ini adalah hari pelancaran 19 hari bulan Ogos. Okey? Puan Siti Sarbanon ada pesan murid-murid yang peka, murid-murid yang alert, yang sentiasa memahami apa falsafah pendidikan kebangsaan, dia kena catat. Sebab bila dia catat, dia tahu apa yang disampaikan. Kalau tak catat, hari ini cikgu bagi tahu 50, awak masuk 20. Sekali awak langgar kawan awak kat kantin 3-10, last kali jadi kosong. Tapi kalau awak catat, kalau 50 sekurang-kurangnya 40 dapat dalam kepala awak, esok awak tengok balik 40 tu tak hilang, dia akan kekal. Okey? Jadi itu sebenarnya yang Puan Siti Sarbanon nak cuba terapkan dalam diri awak, supaya apa yang disampaikan oleh guru-guru awak masuk dengan kanan, duduk dalam otak, tak keluar-keluar sampai sudah. Okey? Awak kena faham falsafah di sebalik apa yang kita nak laksanakan di sekolah ini. Okey, baik. 19 hari bulan Ogos, hari ini kita laksanakan majlis pelancaran. Okey? Esok 20 Ogos, hari Selasa. Okey? Di mana sambutan Bulan Kebangsaan kita akan kita mulakan dengan aktiviti bahasa Melayu, di mana akan diadakan pertandingan pidato kemerdekaan yang akan disertai oleh murid-murid tahap 2. Okey, tahun 4 dan 5 dia akan join pertandingan pidato kemerdekaan. Siapa nak masuk? Boleh masuk. Okey?
Cikgu dah bagi dah tag-tag tu sebelum cuti itu. Cikgu harap semua orang dah sedia. Yang menang kita bagi hadiah, yang kalah dapat pengalaman menyertainya. Okey, esok juga akan diadakan sajak kemerdekaan. Sajak merdeka ini akan disertai oleh murid tahun 1, 2 dan 3. Okey. Jadi murid-murid ni yang dah ready boleh buat persediaan. Esok pertandingan akan dijalankan. Baik. Pertandingan pidato kita akan buat di Dewan sini. Pertandingan sajak kita akan buat di pusat sumber. Jadi awak yang nak menyertainya, guru-guru bahasa Melayu tolong bagi nama kepada penganjur kita, okey, dan juga akan sertai di pertandingan di venue-venue yang telah cikgu sebutkan tadi. Baik, pada 21 hari bulan Ogos, iaitu pada hari Rabu, kita adakan aktiviti bahasa Inggeris pula. Yang tak sertai bahasa Melayu boleh sertai bahasa Inggeris. Yang sertai pertandingan bahasa Melayu boleh juga masuk bahasa Inggeris. Boleh bolot, boleh gondol hadiah untuk bulan kebangsaan. Okey, banyak hadiah menarik yang disediakan. Baik, antaranya kita akan adakan pertandingan Merdeka Language. Merdeka Language ni murid-murid tahap 1 dan tahap 2. Tahun 1 sampai tahun 6 semua boleh sertai. Okey? Tahun 1 sampai tahun 5, maaf. Tahun 6 kita tak nak kacau. Sebab tahun 6 ambil UPSR. Okey? Tahun 6 belum merdeka. Tahun 6 kemerdekaannya ialah pada 11 Ogos. Okey? 11 Ogos dan 11 September baru awak merdeka. Sekarang ni awak masuk kelas saja ya. Kerja awak sekarang bertarung, berjuang dengan buku pelajaran. Kemudian pada 22 hari bulan Ogos tahun 2019, iaitu tanggal pada hari Khamis, kita akan adakan Pantun Merdeka. Pantun Merdeka ini akan dikelolakan oleh panitia sejarah, iaitu ketua panitianya ialah Puan Rosmawati, yang mana selepas dia perhimpunan kamu akan masuk dewan dan akan tengok pertandingan Pantun Merdeka. Okey? Semua ni kenapa? Kerana cikgu tak mau arti kemerdekaan itu ditelan oleh arus kemodenan. Okey? Pada 23 hari bulan 8 tahun 2019, itu pada hari Jumaat, panitia pendidikan seni visual di bawah kendalian Puan Isma Aina dan juga reka bentuk dan teknologi, dua panitia bergabung di bawah Puan Nurhuda Satim, akan menganjurkan pertandingan mewarna poster tahun 1, 2, 3. Siapa nak masuk? Ya, ramai tahun 1, 2, 3 boleh masuk ya. Dan tahun 4 dan 5 boleh menyertai pertandingan Reka Cipta. Okey, pertandingan Reka Cipta. Nanti Cikgu Nurhuda akan briefing. Nak buat LCC ke, nak buat KL Tower ke, awak akan sertai. Kemudian, masa yang ditunggu-tunggu, minggu depan 26 hari bulan kan Cikgu Adiki nak hujan Hari 26 hari bulan Ogos 2019, iaitu pada hari Senin, kita ada pertandingan Goya Merdeka. Ya, yang ni semua orang termasuk. Setiap kelas kena sertai. Pertandingan Goya Merdeka ini akan dikelolakan oleh panitia muzik di bawah kendalian Puan Brenda. Puan Brenda akan bagi briefing nanti bagaimana semua kelas akan masuk menyertainya, kecuali tahun 6. Okay? Pada 27 hari bulan Ogos 2019, iaitu pada hari Selasa, panitia matematik di bawah kendalian Encik Umar Ayub, Encik Umar Ayub, Datuk Laksamana Umar Ayub akan mengadakan teka silang kata. Pada untuk tahap 2, manakala bahasa Arab di bawah kendalian Puan Raja Halimi akan menganjurkan tulisan cantik tahap 1 dan juga sajak dalam bahasa Arab. Sajak dalam bahasa Arab, bahasa Arab merdeka apa? Cikgu Adiki dia ingat dia belajar Arab apa? Istiqlal. Okay, sajak merdeka istilah bahasa Arab. Jadi siapa yang berminat kena sertai ya. Pada 28 dan 8, yang ini pun best, di bawah panitia pendidikan jasmani dan kesihatan, iaitu Cikgu Ahmad Atiki Mahadi. Sebut nama Ahmad Atiki yang lain, tepuk tangan sikit. Cikgu paling popular hari tu. Jangan main-main ya. Baik, kita ada pertandingan futsal merdeka.
dan bola baling merdeka. Yang ni pelajar Malaysia dah baik benar eh. Udah tahu nak boleh join. Sebab ini nak suka ni kan. Jadi kita akan lawan futsal. Okey, lawan futsal. Futsal ni dipanggil futsal merdeka. Awak akan lawan kan? Bola sepak, bola sepak merdeka. Dan juga bola baling. Kita akan main di padang sekolah. Okey, semua main kat padang ah. Ya, main di padang sekolah. Okey, semua orang boleh menyertainya. Okey, hari Rabu ni kita akan buat rehearsal sekali lagi. Okey, pertandingan bola sepak merdeka dan juga bola baling merdeka. Murid perempuan main bola baling. Murid lelaki main bola sepak. Kalau 3, 4 cuma Kalau 1, 2 belajar cara bermain bola dalam kelas. Pada hari Khamis 29 dan 8 kita akan adakan pertandingan Beyblade Merdeka. Pertandingan Beyblade Merdeka ni akan dikendalikan oleh panitia sains di bawah kelolaan Puan Hazilia sebagai ketua panitia, yang juga hari tersebut juga akan bergabung dengan panitia pendidikan Islam dan pendidikan moral, iaitu pertandingan melukis poster pukul makan dan juga pertandingan mewarna semarak kemerdekaan. Ini hebat ni. Pertandingan di bawah Puan Nur Hayati binti Muhammad Yusuf, ketua panitia pendidikan Islam yang amat kita sayangi. Jadi pada hari kemuncaknya, iaitu pada 30 hari bulan Ogos, kita akan sama-sama berkumpul sekali lagi di dalam dewan ini untuk meraihkan Ambang Merdeka. Di mana dalam Ambang Merdeka tu kita akan buat pertandingan pakaian beragam. Ya, pakaian beragam. Dan juga akan diberikan hadiah kepada pemenang-pemenang bagi setiap pertandingan yang dianjurkan sepanjang bulan kebangsaan ini. Kalau awak buat betul-betul, guru besar akan bagi hadiah kepada awak pada hari Ambang Merdeka tersebut. Kerana esoknya 31 hari bulan kita akan sama-sama menyambut Hari Merdeka. Okey, Hari Merdeka yang ke-62 di bawah tema Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih. Okey, itu saja tentatif yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Merdeka. Baik, cikgu nak bagi sedikit info sempena bulan kebangsaan supaya bila cikgu tunjuk tentatif ni pada ada sekolah yang nak tengok tentatif. Dia tengok sekolah SKS 19 ni tentatif dia orang terkejut. Wow, hebat macam ni SKS 19 Sepanjaya. Aktiviti sepanjang hari melibatkan semua murid-murid. Maksudnya pemahaman dan juga pengisian kemerdekaan itu dirasai sepenuhnya oleh murid-murid SKS 19 Sepanjaya. Okey? Kita buat 2 minggu ni 2 minggu yang cukup bermakna. Kenapa? Kerana cikgu, guru-guru, pendidik-pendidik dan juga barisan pentadbir mau murid-murid SKSS 19 Sepanjaya memupuk di dalam jiwa, di dalam diri masyarakat, dalam diri kamu, supaya mengenal arti merdeka. Hari ini awak dah tak kenal bagaimana cerit perih pejuang-pejuang kemerdekaan suatu ketika dahulu. Hari ini awak hanya kenal PUBG, awak hanya kenal Mobile Legends, awak hanya kenal COC, awak hanya kenal Fire Free Fire. Tapi awak tak kenal siapa itu Tanang Anak Langkau, siapa itu Sarjan Hasan, siapa itu Lieutenant Adnan. Awak tak kenal. Awak hanya tahu Jungkook, awak hanya tahu penyanyi-penyanyi Korea pecahan awak. Tapi awak tak kenal siapa itu Mat Saleh. Awak tak kenal siapa itu Rantap. Awak tak kenal siapa itu Datuk Mahathir Lela. Awak tak kenal siapa itu Tok Jamlut. Awak tak kenal siapa itu Abdul Rahman Ibu. Sebab awak tidak dilahirkan dalam generasi anak merdeka. Awak tidak dilahirkan dalam generasi orang yang melalui kesusahan mencapai kemerdekaan. Awak hadir ke bumi seumpama tikus jatuh ke beras. Awak menikmati kemerdekaan yang hari ini
Awak kecapi dengan penuh kemewahan. Awak lupa datuk nenek moyang awak yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Baik, cikgu nak ambil 10 minit. 10 minit yang sangat bernilai ini cikgu nak ambil untuk berikan awak pengetahuan supaya suatu hari nanti apabila ditanya apa itu arti merdeka, murid-murid SKSS 19 tahu bagaimana rentetan, bagaimana kronologi kemerdekaan itu kita raih. Awak tahu tak? Cikgu nak cerita. Cikgu nak cerita. Sebab lepas cerita ini pengacara majlis akan bagi kuis kepada awak. Siapa yang dapat jawab kuis, cikgu akan bagi hadiah hari ini. Okey? Jadi awak dengar. Siapa yang bercakap, cikgu Atiki, sila ambil mereka tetap dikurangkan. Baik, sebelum kita ini merdeka, kita pernah dijajah. Dan suatu ketika dahulu kita pernah mengecapi kegemilangan. Pelabuhan Melaka merupakan pelabuhan interport yang mana apabila para Meswara datang pada tahun 1401, beliau telah membuka baginda, telah membuka Melaka. Dan waktu itu Melaka menjadi sebuah daerah, sebuah negeri yang cukup masyhur. Orang tak kenal tanah Melayu. Zaman dahulu orang-orang negara luar kenal Melaka kerana Melaka cukup popular. Wasit Sabana suruh tulis, sila tulis. Jadi waktu itu Sultan Melaka bersilih kaki. Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, hinggalah pada Sultan Mahmud Shah. Okay? Sultan Melaka ketika itu cukup gah kerana pada zaman Sultan Mansur, Sultan Muzaffar Shah itu bendahara Tun Perak begitu hebat menarajui negeri Melaka. Beliau menjadi penasihat sultan yang cukup hebat kepada 4 sultan, sehinggalah Sultan Alauddin Riayat Shah, di mana Tun Perak menasihati tuanku, sehingga Melaka menjadi satu pelabuhan yang cukup gemilang. Melaka menjadi satu tempat ataupun satu negara yang dianggap oleh rakyat negara luar sebuah negara yang cukup hebat. Kenapa? Kerana kita dijadikan laluan perdagangan. Orang India datang berdagang, orang Cina datang berdagang ke negara kita menggunakan laluan Selat Cina, Selat Melaka. Okay? Selat Melaka itu menjadi laluan utama. Waktu itulah Hang Tuah 5 bersaudara, okay? Wujud menjadi kegemilangan dan juga ikon negeri Melaka. Sehinggalah Sultan Mahmud yang merupakan sultan yang paling lemah waktu itu memerintah. Apa berlaku? Apabila kita lalai, kita alpa, kita lupa, kita leka, orang lain datang menghidup peluang. Apabila kita gagal mengambil kesempatan dan meraihkan kemerdekaan yang kita miliki hari ini, maka orang lain datang menjenguk peluang. Sewaktu kita bersukaria, mereka terus datang menipis puncak. Sewaktu kita sedang berfoya, mereka terus mencari harta. Sewaktu kita bersenang lenang, mereka bekerja keras mencari arti menang. Dan sewaktu kita sedang leka dibuai mimpi, mereka sedang hebat mengaut harta pusaka. Sehinggalah pada tahun 1509 datanglah sekumpulan pengambara dari Portugal yang dikenali sebagai orang-orang Portugis, diketuai oleh Vasco da Gama ke negeri Melaka. Vasco da Gama datang buat apa? Dia datang nak berdagang di negeri Melaka. Pada tahun 1510, apabila mereka melakukan kekacauan, orang-orang Melaka menghalau mereka keluar di bumi Melaka. Dan pada itulah detik bermulanya orang-orang Portugal cuba mendapatkan peluang menakluki negeri tanah Melayu yang kita cintai. Bagaimana? Kerana kita leka, kerana kita cuan, kita dibuai mimpi, kita seronok dengan cerita semalam, kita leka dibuai oleh kenangan dan kejayaan lampau. Sehinggalah pada waktu itu Vasco da Gama pulang ke Gua Tanjung Pengharapan bagi tahu kepada panglima perang Portugal yang bernama Alfonso de Albuquerque. Mereka datang ke tanah Melayu pada waktu itu pada tahun 1511 bersama dengan kapal Flor de Lama masuk ke tanah Melayu dengan meriam, dengan senapang, dengan bom,
Tetapi waktu itu orang-orang Melayu di Melaka hanya ada apa? Hanya ada keris dan tombak. Kita tewas. Dan itulah bermulanya detik Malaysia, tanah Melayu, Melaka dijajah. 1511 adalah tanggal di mana Portugis masuk menakluki Melaka. Dan mereka bersama ketua tentera perangnya iaitu Alfonso de Albuquerque telah menakluk Melaka. Sebab itulah ada kota Formosa. Sebab itulah adanya dataran pahlawan, tempat di mana waktu itu tentera Portugis datang ke Melaka. Kemudian pada tahun 1641 orang-orang Portugal pula datang masuk ke Melaka. Orang-orang Belanda, maaf tadi. Orang Belanda yang berpangkalan di Batawi, Indonesia datang ke Tanah Melayu. Waktu itu nak ambil Tanah Melayu kerana dia kata Tanah Melayu ni bagus. Tanah Melayu ni adalah tempat pelabuhan perdagangan utama, laluan utama. Dia datang, dia buat apa? Dia datang menjajah Tanah Melayu. Kita, bumi yang kita pijak menjadi milik orang. Bumi yang kita pijak hari ini pernah dijadikan hak orang lain. Sebab apa? Sebab anak-anak waktu itu tidak menghargai erti kemerdekaan yang kita miliki. Tak mustahil suatu hari nanti kita awak asyik terleka, dibuai oleh kenangan dan kejayaan semalam, awak juga akan turut dijajah. Sekarang ini pun awak sudah dijajah. Dijajah minda, dijajah mental awak dengan hiburan-hiburan dari luar negara. Pada tahun 1786 Sir Francis Light, orang British, datang ke Fort Cornwallis di Pulau Pinang. Disitulah beliau datang cuba dan akhirnya berjaya menguasai tanah Melayu. Tadi mula-mula siapa masuk? Portugis. Yang kedua siapa masuk? Belanda ni negeri mana? Belanda ni negeri Holland. Okey? Negeri pemain bola sepak yang awak agung-agung dah hebat-hebat sangat tu. Okey? Lepas tu orang Inggeris pula masuk. Inggeris ni dekat mana? Inggeris ni dekat UK. Inggeris ni tu EPL yang awak tengok tu, itulah negara yang datang jajah kita. Okey? Ratu Elizabeth tu adalah ketua negara dia. Kemudian penjajah kita yang keempat yang masuk dari negeri Kelantan pada bulan Disember 1941 dengan menaiki basikal daripada Thailand. Dia turun dari Thailand. Negara apa? Siapa tahu? Ya, negara Jepun, dengan diketuai oleh Jenderal Yamashita. Dia masuk ke Tanah Melayu. Jepunlah saat yang paling menderita. Ayah cikgu 1936 dia dilahirkan. Dia merasai betapa periknya orang-orang Jepun datang menjajah negara kita, menindas rakyat kita, menghina orang-orang Melayu, sehingga wujudnya MPAJA, Malaysian People Anti-Japanese Army, yang berdasarkan doktrin PKM, Parti Komunis Malaya, yang waktu itu menentang tentera Jepun, yang akhirnya Parti Komunis Malaya ini menular akarnya sehingga menentang kerajaan yang ada pada hari ini. Itu yang kita takuti, kerana modus operandinya cuba membawa satu doktrin untuk menular dalam masyarakat awak, memberikan awak hiburan, memberikan awak kesenangan supaya awak lalai, awak leka. Akhirnya mereka kau, mereka ambil negara kita. Awak kena sedar betapa dahulunya pejuang-pejuang kemerdekaan kita pada zaman Inggeris menjajah. Datuk Mahathir Lela di Perak, Datuk Abraham Limbung di Terengganu, Tok Janggut di Kelantan, Tok Gajah di Pahang. Dengar betul lah. Dengar betul. Mat Kilau di Pahang, Tok Gajah, Datuk Bahaman di Pahang, Si Bongkok di Johor, Rentak, Syarif Masau, Banting di Sarawak, Mat Saleh di Sabah. Mereka semua adalah pejuang-pejuang yang mempertahankan kemerdekaan tanah Melayu, yang menentang Inggeris supaya negara kita memperoleh kemerdekaan suatu hari kelak. Dan hari ini awak telah memperoleh kemerdekaan hasil daripada titik peluang mereka yang bekerja keras menentang Inggeris sehingga melibatkan pertumpahan darah. Hari ini awak merdeka, awak tidak melalui proses pertumpahan darah. Dahulu Tok Janggut, Datuk Mahathir Lela mati dibunuh oleh orang Inggeris. Kenapa? Kerana mereka tidak rela tanah Melayu dijajah oleh orang-orang Inggeris. Itulah kemerdekaan
pada lalai seteleka. Sasur dan lakai. Ayo wasakai. Murid-murid yang cikgu hormati sekalian. Jadi selepas 1941 Jepun masuk ke tanah Melayu, waktu itu orang-orang Melayu ditindas, orang-orang Cina ditindas, orang-orang India ditindas. Pada waktu itu kesihatan kita sangat teruk. Demam, sakit, tak boleh pergi klinik, tak ada klinik. Kita tak hidup zaman itu, kita tak tahu. Tapi ya mak ayah kita yang hidup zaman itu, datuk dan moyang kita kena hargai kemerdekaan ini. Ya, waktu itu lagu yang berkumandang ialah lagu Kami Gayo. Tidak ada lagu Negaraku. Lagu Kami Gayo itu dinyanyikan setiap pagi. Awak nyanyi lagu Negaraku hari Isninnya. Setiap pagi pergi sekolah nyanyi lagu Kami Gayo dulu. Tak nyanyi kena penampai pun. Kalau lawan Jepun pancong, korek lubang kubur sendiri. Ini cerita benar, bukan cerita bohong, bukan cerita dongeng. Okey, sehinggalah tahun 1945 Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentera berikat US dengan British. Mereka bom atom meletup di Nagasaki dan Hiroshima. Orang-orang Jepun pulang ke negara Jepun. Dan waktu itu British mengambil tanah Melayu. Waktu itulah berlangsungnya perundingan untuk mendapatkan kemerdekaan. Kenapa cikgu cerita ni? Kerana cikgu nak awak tahu sejarah merdeka. Cikgu nak awak tahu bagaimana susahnya nenek moyang kita dahulu kala mendapatkan kemerdekaan untuk negara kita. Pada tahun 1945, British ambil balik tanah Melayu. Pada waktu itulah ramainya intelek-intelek daripada bangsa Melayu, Cina dan India cuba berfikir bagaimana untuk menaikkan semula negara, supaya negara kita mendapat kemerdekaan yang kita cintai ini. Pada tahun 11 Mei 1946, Datuk On bin Jaafar telah menumbuhkan Parti Kebangsaan Bersatu yang Melayu Bersatu, iaitu UMNO, United Malaysian National Organisation, yang sekarang ini diketuai oleh Datuk Dr. Zahid Hamidi. Okey, Presiden UMNO yang pertama ialah Datuk On bin Jaafar, okey, yang telah mengetuai UMNO, berpakat dengan John TV. Waktu itu John TV ialah merupakan Presiden MIC pertama, tetapi diserahkan kepada Tun Sambatan, dan Tun Tan Chelong adalah merupakan Presiden MCA yang pertama yang ditubuhkan pada tahun 1949. Apa dia MCA? Malayan Chinese Association. Apa dia MIC? Malayan Indian Congress. Okay? Dia orang buat apa? Orang jaga bangsa masing-masing. UMNO jaga Melayu, MIC jaga India, MCA jaga Cina. Untuk apa? Untuk bagi kemerdekaan kepada negara kita. Tunku Abdul Rahman waktu itu memegang UMNO, berunding dengan Tun Sambatan dan juga Tun Tan Chelong. Okay? Mereka telah pergi ke London. Okay? Pada 20 mereka pergi ke London berbincang dengan orang-orang Inggeris, iaitu Ratu Elizabeth. Jadi cuma nak tanya ni, okay? Untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi apa kata? Boleh, dia boleh bagi kemerdekaan, tapi kena buat pilihan raya dulu. Pilihan raya pertama telah diadakan pada tanggal 27 Julai 1955. Bagus boleh tahu nak catat. 27 Julai 1955, pilihan raya pertama yang mempertandingkan 52 kursi. Waktu itu Parti Perikatan menang 51 kursi, Parti PAS menang 1 kursi. Yang melayakkan Parti Perikatan yang menggabungkan UMNO, MCA dan MIC membentuk kerajaan. Pada waktu itulah Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri Tanah Melayu. Kita tak panggil Perdana Menteri ya. Ketua Menteri Tanah Melayu untuk pergi ke London sekali lagi untuk memeterai perjanjian agar kemerdekaan negara dapat diraih oleh rakyat Malaysia waktu itu. Tapi kita tak bagi Malaysia, kita bagi Tanah Melayu. Sehinggalah Tanah Melayu diisytiharkan merdeka. Ratu Elizabeth setuju, tapi dia kata bukan sekarang. Dia bagi tarikh 31 Ogos 1957. Apabila Tunku Abdul Rahman pulang daripada London, bila dia pulang dari London, beliau telah mengisytiharkan
tarikh kemerdekaan di padang dataran pahlawan Melaka. Kenapa? Kerana Melaka tempat kita mula-mula kena jajah. Jadi dia pergi kat sana 20 Februari 1956 diumum kita akan menyambut merdeka pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka. Diumum. Beliau siapa? Beliau tu Tunku Abdul Rahman. Siapa? Presiden UMNO yang pertama. Siapa? Ketua Menteri Tanah Melayu waktu itu. Apabila proses berjalan lancar apa semua, tanggal 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Yang kininya dikenali sebagai Dataran Merdeka. Yang hari ini awak duduk Dataran Merdeka tu, waktu itu diturunkan bendera Union Jack. Bendera Union Jack ni bendera apa? Bendera Inggris. Turun bendera Union Jack pada 31 Ogos, 30 Ogos pukul 12 tengah malam, 9:59 turun. 31 Ogos kita dah sambut merdeka. Tapi merdeka tu dilaungkan esok paginya pukul 8 pagi di mana? Di Stadium Merdeka. Siapa yang melaungkan merdeka tu? Tunku Abdul Rahman. Berapa kali dia laung? 7 kali. Pada waktu itu juga Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Perdana Menteri Tanah Melayu. Pada tahun 1960 Pertabalan Agung yang pertama, namanya Tuanku Abdul Rahman juga, berasal dari Negeri Sembilan. Baginda telah ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agung pertama dan Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri yang pertama. Apa persamaan Perdana Menteri pertama dengan Yang di-Pertuan Agung pertama? Sama tapi tak serupa. Apa yang sama? Nama sama. Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman. Yang di-Pertuan Agung pertama Tuanku Abdul Rahman. Dapat beza tak? Saya ingin tanya, apa beza dia? Dia beza orang yang berbeza. Seorang dari Kedah, seorang dari Negeri Sembilan. Tunku Abdul Rahman anak raja dari Kedah. Tuanku Abdul Rahman ialah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang diangkat menjadi Yang di-Pertuan Agung pertama. Sampai hari ini kita sudah ada berapa orang yang di-Pertuan Agung? Coba tahu. 16 Yang di-Pertuan Agung. Kita sudah ada 16 Yang di-Pertuan Agung. Bermula dari Negeri Sembilan, diikuti oleh Selangor, Perlis, yang keempat Terengganu, yang kelima Kedah, yang keenam Kelantan, yang ketujuh Pahang, yang ke-8 Johor, yang ke-9 Perak, yang ke-10 pusing balik Negeri Sembilan, yang ke-11 Selangor, 12 Perlis, 13 balik semula kepada Terengganu,